Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ban Zul. Cik Man. Masya Allah. Man Zul, buat apa sini? Daripada ni, recording semalam, daripada malam tadi, sampailah ke ni siang ni. Ni nak balik, nak rehat. Memang tidur sini lah ni? Tidur semalam kat studio. Berapa lagu? Subuh semua kat sini Berapa semua. lagu? Dalam 3 lagu. So sekarang Man Zul aktif dengan ke lagu, lepas tu apa lagi? Masih Perkembangan lagi lah. terbaru. Itulah Cik Man sekarang ni kalau buat lagu pun semua lagu-lagu dakwah lah. Alhamdulillah. Ikuti jugalah perkembangan Man Zul kat IG. Alhamdulillah. Man Zul ada masa kan? Tengah letih-letih nak suruh menyanyi kan, takut tension pula. Tak, saya nak borak-borak sikit. Kita cicit-cicit. Cicit-cicit, borak-borak rasanya elok juga. Sebab telinga ni dah penat ni dengar lagu. Kan menyanyi dengan lagu. Tak apalah kan sambil cicit kan, sekali lah tarik ke apa kan. Boleh, Nak insyaAllah. dengar dia punya sentuhan terbaru tu. Barang dah packing dah? Dah. Okay, kita ke sana. Okay, jom. InsyaAllah. So Man Zul ni dah packing dah, nak balik dah? Balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah. Dan Cik Man mengharapkan semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Walaupun pada tahun-tahun yang lepas mungkin kita rasa inilah Ramadan terakhir, tetapi Allah tetap memberikan ruang sebagai satu orang kata peluang untuk kita menambahkan pahala dan juga amal kebaikan kita sementara hidup di dunia. Jadi kepada penonton-penonton, ini adalah dia episod yang pertama untuk rancangan Chit Chat Ustaz musim yang kedua. Maka untuk musim yang kedua ini, kalian semua akan bersama dengan Cik Man di sepanjang Ramadan dalam program ataupun rancangan ini, di mana rancangan Chit Chat Ustaz musim yang kedua ini akan ditayangkan setiap hari Rabu sampai Jumaat jam 5.30 petang. Molek benar lah sementara nak tunggu waktu berbuka. Janganlah acah-acah sibuk nak masak sangat. Tukarlah channel kepada rancangan ini ataupun channel Awesome TV, sentiasa awesome, untuk sama-sama kita berkongsi maklumat dan juga pengalaman-pengalaman di mana Chit Chat Ustaz pada musim yang kedua ini menampilkan selebriti ataupun artis-artis jemputan kita yang sangat istimewa untuk mereka berkongsi fasa-fasa menarik dan berharga dalam proses penghijrahan dalam hidup mereka. Jadi untuk musim yang kedua, pembukanya, mukaddimahnya, tetamu yang cukup istimewa yang ada di sebelah Cik Man ini, iaitu Cik Man perkenalkan sekali lagi siapa yang tak kenal bintang kita, iaitu Abang Zul Handy Black. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Abang Zul? Baik, Cik Man. Sihat? Alhamdulillah. Nampak ceria dan tenang. Alhamdulillah. Cik Man ucapkan terima kasih kerana Bang Zul sudi untuk lepak-lepak, chit-chat pada petang ini. Jadi Bang Zul, hari ini insya-Allah kita akan sebagai pembukanya, kita akan bincangkan tentang Ramadan dan berkait rapat dengan hiburan lah. Sesuailah dengan Bang Zul ada pengalaman dan masih lagi Cik Man yakin Bang Zul masih lagi menggunakan orang kata level hiburan itu tapi dalam bentuk dakwah. Jadi penonton-penonton yang berada di rumah, bila kita sebut tentang hiburan ini, dia sangat sinonim kemungkinan bagi sesetengah orang dengan sesuatu yang negatif. Itu tidak dapat dinafikan. Sedangkan sebenarnya hiburan ini salah satu daripada fitrah manusia. Cuma itu kena pandai-pandai kita lah bawa hiburan itu selari dengan apa yang dituntut oleh Allah dalam Quran dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita recall balik, kita undur balik pada zaman Nabi, maka Nabi selain daripada seorang panglima perang yang garang, yang kita mungkin samakan baginda ni dengan ketegasan, termasuk juga dengan perkara yang berkaitan dengan hiburan, maka Nabi juga berhibur. Dalam suatu kisah, Nabi menghadiri walimatul arus di kalangan puak Ansar, maka bila tengok tak ada apa-apa macam senyap, sebab kahwin kan dia kena meriah, enjoy apa semua, tapi benda yang sederhana lah. Maka Nabi pun tanya, bukankah golongan Ansar ini sukakan kepada hiburan? Jadi maknanya manalah kompangnya ataupun ketuk-ketuk rebana dan seumpamanya. Dan Imam Syafi'i sebagai imam besar mazhab kita di Malaysia ini juga mengatakan bahawa hiburan merupakan salah satu yang turut juga menjadi kesukaan di kalangan ulama-ulama ataupun salafus soleh. Cumanya dengan syarat ataupun dengan nota kakinya, maka hiburan itu mestilah
dilandaskan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melalaikan, dan bukanlah maknanya bila kata hiburan ni boleh dalam Islam, bukanlah 24 jam kita nak hiburan, sebab kita ada banyak tanggungjawab yang lain. Dan kalau kita nak beralasan kenapa awak nak berhibur, kenapa awak nak bernyanyi, kerana saya nak mencari ketenangan, maka itu tidaklah menjadikan orang kata sebagai alasan utama untuk kita kekal dengan hiburan-hiburan sebegitu, kerana asas sumber ketenangan sebenarnya kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah dapat memberikan ketenangan hati. Jadi Cik Man nak mungkin tanya kepada Abang Zul lah. Mungkin Abang Zul ada persepsi sendiri kan tentang hiburan. Abang Zul sendiri pun orang kata masih aktif suatu masa lagi. dulu otai dan sekarang ni pun masih aktif. Mungkin Abang Zul ada persepsi sendiri tentang hiburan. Kalau bagi saya bab hiburan ni memang macam yang Cik Man cakap tadi lah. Muzik tu dengan diri saya tu seolah-olah 24 jam berdamping dengan saya. Saya berdamping dengan muzik 24 jam sampaikan waktu-waktu solat masuk pun kita tak berhenti untuk hormat langsung pun. Tapi sekarang ni bila kita ada sedikit kefahaman, rupa-rupanya berhibur boleh, tapi hormat pada taat pada waktu-waktu yang ditetapkan untuk kita berhenti berhibur. Dan juga sekarang ni saya juga masih lagi menyanyi, dan kita bernyanyi lagu-lagu yang insya-Allah mudah-mudahan tidak melalaikan manusia lah. Kita mainkan lagu-lagu yang kata-katanya mengajak kita kepada keinsafan, ingat kepada Tuhan. Dan siapa lagi manusia-manusia yang nak menyanyikan lagu-lagu yang ada kebesaran Tuhan ni di tengah keramaian manusia yang lain. Maka kita teruskanlah. Dalam lagu pun kita boleh dakwah juga, macam Cik Man cakap, dakwah tu pelbagai sudut, masya-Allah. Sebenarnya Cik Man banyak pengalaman berprogram dengan Manzul, dan Manzul pun ada kumpulan baskingnya, semakin berseri-seri dengan genre-genre lagu yang dia ubah kepada orang kata keinsafan. Ketuhanan. Okey Manzul, kita berhenti rehat seketika, dan banyak lagi sebenarnya yang Cik Man dan penonton-penonton di rumah nak mendengar mutiara kata pengalaman-pengalaman hidup Manzul. Jadi, sekarang ni kita baru episod pertama, jangan nak ke mana-mana, kembali setia bersama Cik Chat Ustaz selepas itu. Alhamdulillah kembali ke Cik Chat Ustaz, dan bagi siapa yang baru saja buka channel, ini episod yang pertama. Tulis dalam jadual nanti kita ada banyak lagi episod sepanjang Ramadan, dan pembuka ataupun mukadimah kita, tetamu istimewa kita pada hari ini Abang Zul Handy Black. Kita nak bincang pasal topik hiburan, sesuailah Cik Man nak rujuk ataupun nak tanya pengalaman-pengalaman Abang Zul. Dan sebagaimana tadi yang kita orang bincang pasal hiburan, ini perlu kalau rempah dia sesuai, tidak menghiburkan. Satu kisahnya Abang Zul ataupun dalam perjalanan sejarah antara tokoh-tokoh Islam iaitu Al-Kindi, dia juga mengatakan bahawa hiburan ini boleh menjadi salah satu terapi untuk merawat. Maknanya itu dengan cara diorang lah, hasil kaji diorang, bermakna sebagaimana pisau lah. Kalau kita gunakan untuk membunuh, dia jadi haram lah. Dan kalau kita gunakan untuk siang lauk ke, ikan tenggiri ke, buah tembikai bagi tetamu makan, maka dia akan jadi suatu yang bermanfaat. Jadi Abang Zul, semua orang faham dan maklum tentang Abang Zul yang memang bergiat sekian lama dalam industri sebagai penghibur ataupun sebagai penyanyi, dan sekarang ini masih meneruskan dengan orang kata satu pendekatan yang lain. Jadi mungkin Abang Zul boleh ceritakan apa-apa yang menarik tentang kisah hidup Abang Zul kepada kami sebagai muhasabah. Silakan. Dalam bidang hiburan, bidang nyanyian ni Cik Man, saya terlibat sebenarnya kalau ikutkan bermula daripada saya dengan kumpulan Handy Black tu masuk terlibat sebagai artis industri rakaman ni tahun 1999. Dan lagu Kau Yang Bernama Seri tu tahun 2000. Sebagai seorang manusia yang konon-kononnya kita rasakan dulu kita nak mencari satu kejayaan dalam hidup, nikmat dalam hidup, nak enjoy dalam hidup. Kebetulan pula bila kita jadi artis rakaman tu jadi masyhur, dekat situ membuatkan kita jadi lalai lah dengan perintah agama Cik Man. Jadi bila dalam saat-saat yang macam tu, macam-macam nikmat yang kita rasakan nikmat. Tapi rupa-rupanya sampai sekarang pun kita berhibur juga, tapi dengan cara yang lain. Nikmat tu berbeza pula kita rasa Cik Man. Kemasyhuran dan serbuan peminat tu tak macam dulu.
terbatas, ada batas-batas ni, tapi kita merasakan rupanya kebahagiaan yang kita nak tu tak semestinya dengan jalan yang dululah pun sebenarnya. Maknanya berhibur dengan cara yang lebih baik pun sebenarnya Allah kasih juga nikmat tu. Jadi berbezalah Cik Man. Dengan minta maaf cakap, kalau ustaz-ustaz ada kata itu nikmat-nikmat di dalam kemungkaran yang dulu. Sekarang ni nikmat di dalam ketaatan. Jadi berhibur pun kita dapat nikmat, tapi rupanya berhibur kita tu tak melalaikan kita masih lagi menjadi manusia yang taat. Jadi alhamdulillah lah Cik Man, sesuatu yang baiklah, syukurlah pada Allah sebab Allah kasih satu perubahan dalam hidup saya ni. Apa yang menjadi batu asas ataupun orang kata semangat untuk Manzul memulakan perubahan ataupun jadi dia tak terus dia tak drastik lah Cik Man, dia tak drastik, dia pelan-pelan. Sebenarnya titik tolak permulaannya masa ayahanda saya meninggal. Tahun bila tu? Tahun 2014. 11 hari bulan Ogos 2014. 15 Syawal 1436. Jadi masa tu, sebelum tu kita dah biasa tengok kematian manusia lain. Tapi bila kematian manusia yang ahli keluarga kita sendiri Cik Man, lebih lagi ayahanda kita sendiri, masa kita ke bumi kan tu, masa tu baru kita sedar, baru kita akui manusia ni bila dia meninggal tak ada apalah yang dibawa sebenarnya. Betul lah yang mana dulu kita pernah dengar ustaz-ustaz cakap manusia ni bila meninggal bawa amal ibadat je. Dia kata, jadi baru saya nampak lah kat situ. Salah satunya benda yang jadi titik tolak permulaan saya terdetik hati nak berubah. Lepas pada tu pelan-pelan lah Cik Man. Cuba belajar-belajar, mula-mula tu malu-malu, tapi kita ikutlah kawan-kawan pergi majlis-majlis agama, dengar-dengar ceramah-ceramah ustaz. Jadi baru kita nampak sesuatu yang berbeza. Kalau orang-orang di sekeliling Bang Zul ada tak yang mendorong ataupun mungkin waktu permulaan nak melangkah ke dunia hijrah tu mungkin ada yang pandang semacam menjaga ke ataupun macam mana? Persepsi orang kan? Persepsi orang. Memang Cik Man, dulu masa kita di zaman-zaman yang dulu tu dengan rambut panjangnya, dengan pakaiannya, minta maaf cakaplah mak rock punya pakaian, orang tak pandang kita pun. Ada setengah-setengah manusia tu memang tak pandang kita, kecuali peminat kita lah kan. Dan bila kita berubah pula, ambil langkah untuk berubah pula, keputusan untuk berubah, persepsi manusia pun sebenarnya pelbagai juga. Masih lagi menganggap ada yang kadang-kadang bukan memberi respon yang positif, yang menggalakkan, kadang-kadang respon yang seolah-olah macam mungkin kalau orang tu tak kuat mungkin akan melemahkan semangat kita lah. Kadang-kadang orang cakap, ini tengoklah nanti 2-3 bulan je ni, dia kata kan, ni 2-3 bulan je lekat pergi masjid ni, macam tu lah. Tapi respon manusia tu kita, bila saya dah bercampur, kenal dengan ustaz-ustaz, ustaz kata, Abang Zul, kita ni ada 2 tangan je, dia kata. Tangan kita yang 2 ni tak boleh nak tutup semua mulut orang, Abang Zul. Kita boleh tutup telinga kita je, Abang Zul, dia kata. Jadi kalau niat kita baik, Allah bantu, Abang Zul. Ini semua baru ujian-ujian yang sikit dari segi persepsi manusia saja. Dan tekanan-tekanan hidup sikit masa nak memulakan perubahan penghijrahan tu, sedikitlah tekanan hidup dari segi ekonomi, Cik Man. Kita mula tolak-tolak tawaran kerja yang kalau kita rasa tak sesuai sangat, ataupun minta maaf cakap, bukan kita nak kata industri ni tak baik, tapi masa tu saya nak cuba kontrol diri saya dululah. Kita nak pelihara diri kita dulu. Sebab kita tahu diri kita macam mana. Kita tahu diri kita macam mana. Jadi kita bawa diri kita satu ke zon pengasingan sekejap. Tidak kita lupakan ataupun putus kawan dengan kawan-kawan yang lama tu, tak. Tapi buat satu zon pengasingan sekejap untuk aku islah diri. Sebab aku rasa kalau aku masih lagi bercampur gaul, nanti aku takut semangat aku tak ada untuk berubah ni. Bukan kita kata kawan-kawan tu tak ada yang mengajak kita kebaikan, tapi kadang-kadang mujahadah dan istiqamah manusia-manusia yang duduk dalam majlis tu berbeza dengan manusia-manusia yang biasa-biasa ni. Jadi saya kena bawa pengasingan sekejap. Tapi alhamdulillah sampai ke sekarang ni Cik Man, kita nampak okeylah. Maknanya sebenarnya bukan orang lagi pun pada kita. Dulu orang takut, mungkin orang takut
Dulu orang nampak kita balik sebagai mak rock. Tiba-tiba bila kita dah cuba belajar-belajar kenal agama, kita balik tukar pakai serban, pakai jubah, pakai kurta, orang cakap, ni mimpi jumpa Imam Mahdi ke ni? Orang tu beranjak. Tapi sekarang alhamdulillah lah, penerimaan tu rupanya pelan-pelan sebenarnya. Bila akhirnya kawan-kawan kita, dia mesti akui manusia itu akan berubah. Cuma mungkin kekuatan bagi dia itu belum ada. Dan ketika melihat Bang Zul berubah, maka mereka menghormati perubahan itu. Dia bukan lagi tapi menghormati. Dan Cik Man yakin insya-Allah lama kelamaan nanti dia akan dapat inspirasi daripada Bang Zul. Inspirasi, dapat penyesuaian kan, boleh blend balik macam dulu. Sebenarnya boleh je kita blend macam dulu Cik Man dengan kawan-kawan lama tu, tak ada masalah. Diorang yang rasa macam dengan Zul kita kena asing sebab Zul dah, sebenarnya kita okey je. Tapi bila lama-lama dalam tempoh tu, sebenarnya Allah yang kasih tempoh tu untuk manusia lain sebenarnya boleh bergaul dengan kita. Tak ada bonding pun, tak ada sempadan pun. Yalah, diorang pun dalam waktu yang sama pun diorang daripada perubahan Abang Zul tu, diorang dapat melahirkan sikap positif, hormat, and then insya-Allah lah kita mengharapkan perubahan juga. Alhamdulillah, insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya yang nak kita kongsi, yang nak kita korek daripada Abang Zul ni. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami di Chit Chat Ustaz kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali semula dalam rancangan Chit Chat Ustaz bersama Cik Man dan tetamu istimewa kita iaitu Abang Zul Hamdi Black. Okey, jadi alhamdulillah banyaklah perkara-perkara yang dikongsi dalam proses penghijrahan. Dia sebenarnya bukan nak cerita tentang Bang Zul berhijrah ke ataupun tetamu. Yang host ni pun, yang Cik Man ni pun adalah manusia yang sentiasa memerlukan proses hijrah. Jadi salah satu daripada sumber yang bagi semangat kepada Cik Man apabila kita mendengar inspirasi-inspirasi ataupun kisah-kisah tetamu-tetamu yang kita tampilkan dalam Chit Chat Ustaz sepanjang Ramadan. Itu ilmu buat Cik Man dan juga penonton-penonton merangkap netizen-netizen di rumah. Letak dulu handset, kita dengar seterusnya perkembangan Abang Zul dalam industri ini. So Bang Zul, Cik Man melihat bahawa bila proses penghijrahan Bang Zul itu, Bang Zul bukan pencen terus, bahkan Bang Zul memang perlu ada dalam industri sebagai satu orang kata idola ataupun penunjuk kepada maknanya warga-warga industri bagaimana kita nak tunjukkan konsep hiburan yang sebenar. Kerana itu salah satu daripada bentuk nasihat. Sebab kadang-kadang bila kita nak cakap selalu mungkin orang tak berapa selesa. Bahkan kita tunjukkan sendiri dengan dakwah bilhal, kadang-kadang itu lebih berkesanlah. Sesuai dengan apa yang Nabi sebut, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah sebagai satu nasihat. Dan dari sudut dakwah, sebagaimana yang sekarang ni pun kalau netizen-netizen, penonton-penonton mengikuti IG Abang Zul, perkembangan dia, selain daripada dia berubah untuk diri dia sendiri, dia bina kekuatan, dan dia juga sekarang ini sedang aktif memberikan sumbangan ilmu dan juga dakwah khususnya dalam industri dan juga ilmu-ilmu yang lain. So Abang Zul perlu ada dalam industri, maknanya kita bersetuju bahawa hiburan itu tidak salah, tapi cara bagaimana kita berhibur ataupun kuantiti ataupun tempoh masa kita berhibur, maka itu yang akan menentukan hiburan itu melalaikan kita ataupun tidak. Jadi antara yang Cik Man ikuti perkembangan Bang Zul, dan sebagaimana yang kita faham di Malaysia ini ada banyak gerakan-gerakan dakwah yang sentiasa mengajak dan memimpin kita. Okey, ada persatuan itu, ada persatuan ini, ada kelas-kelas hadis, kemudian ada kelas-kelas zikir. Sepanjang pengalaman Bang Zul bersama teman-teman dalam kumpulan tabligh dalam program Khuruj ni, apa sunnah yang biasa dilakukan dan yang paling melekat di jiwa Bang Zul? Perkara yang pertama sekali bila saya terlibat, saya bawa diri saya bersama dengan golongan jemaah tabligh ni Cik Man. Kalau Cik Man kata perkara sunnah tadi itulah, janggut lah. Sebab masa sebelum kita hijrah dulu pun kita minat bela janggut. Tapi bela janggut dulu sebab idola kita, minta maaf cakap, idola kita orang-orang kafir tu. Tapi bila jemaah cakap, oh ini sunnah ni, janggut ni, dia kata sunnah Nabi ni, Nabi pun boleh janggut pun semua. Saya kata ya oh kita rasa seronok. Dan melalui jemaah tu jugalah kita banyak belajarlah perkara-perkara sunnah. Memang apa yang kita belajar pun apa yang Nabi buat, daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur lagi.
Jadi dekat situ kita dapat sunnah sirah, sunnah surah, sunnah sarirah, kita dapat belajar pakaian-pakaian yang biasa Nabi pakai, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, masuk tandas ada doa, keluar tandas ada doa. Banyak sangat perkara doa, perkara-perkara sunnah ni Cik Man. Makan buah pun ada doanya kan. Melintas jalan, naik bukit ada doanya. Rupa-rupanya kalau kita boleh amalkan doa-doa ni, perkara-perkara sunnah ni, ahli ulama kata, ustaz-ustaz kata semuanya berpahala kan Cik Man kan. Saya cakap masya-Allah. Indahnya berhijrah ni bila sesuatu perkara yang kita cuba apply, cuba kita lempiaskan dalam kehidupan seharian kita yang berpahala, bestnya kehidupan yang sekarang ni berbanding dengan kehidupan yang dulu. Patutlah dulu kita rasakan adakah itu nikmat, rupanya kita tak rasa Cik Man. Padahal baru kita faham, baru kita yakin bahawa di dalam sunnah tu ada kejayaan. Kita belajar-belajar amalkan sunnah dalam kehidupan, masya-Allah, baru kita rasa lagi. Bila buat sendiri tu baru rasa zuk. Walaupun dalam proses berhijrah tu memang ada rasa cabaran dan juga rasa jerihnya lah kan, sebab nak menyesuaikan diri dengan perkara baru. Bila Bazul sebut pasal bela janggut tu, dia tetap merupakan salah satu daripada sunnah Nabi, dan Nabi pun pernah sebut tentang janggut ini, potonglah misai dan peliharalah janggut, rapikan, dan bertentanganlah dengan Yahudi. Maknanya Yahudi dulu dia gemar bela misai, kemudian tak ada janggut. Cuma sekarang ni Banzul, orang-orang belah sana pun janggut dia orang pun lagi trim kan. Tapi tak apalah, itu bergantung pada niat. Kalau Banzul sebut tadi masa permulaan dia dalam industri bela janggut sebab mengikut orang belah sana, tapi akhirnya niat itu juga telah mengembalikan kita kepada pahala. Tapi Cik Man itu satu perkara. Kalau kita tengok dari sudut saintifik pula, memang banyak kajian-kajian saintifik yang mengatakan enzim-enzim yang keluar daripada peluh-peluh janggut ni adalah benda-benda yang boleh mengelakkan kita daripada, saya jarang bersin, jarang sesema dah sekarang. Bila kita mengamalkan sunnah ni, dan banyak perkara-perkara ustaz-ustaz yang ada dalam jurusan-jurusan kedoktoran, kajian-kajian dia mengenai janggut ni, masya-Allah banyak Cik Man. Bila kita katakan benda tu kalau kita nak terangkan diorang daripada Quran, mungkin diorang tak percaya. Tapi diorang ada ilmu sains. Sains tu yang menghubungkan diorang dengan agama tu. Ramai orang kata profesor-profesor, doktor-doktor yang sebelum tu musuh kepada Islam, tapi akhirnya ilmu sains yang mereka ada yang bersumber kepada Quran bawa diorang kepada hidayah. Jadi Banzul, terima kasih banyak-banyak sebab sudi orang kata mencemar duli untuk bersama-sama Cik Man. Sebenarnya walaupun dah beberapa kali program dengan Abang Zul, tapi sentiasa juga mencari-cari ruang supaya dapat bersama, sebab banyak pengalaman-pengalaman Bang Zul dan yang seangkatan yang kita boleh jadikan sebagai orang kata titik ataupun sebagai batu asas kepada penghijrahan ataupun orang kata konsep perubahan dalam hidup kita. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton di rumah. Ini baru permulaan, menghadaplah nanti muka Cik Man. Tapi tak apa, bukan Cik Man seorang, kita ada tetamu-tetamu seterusnya dalam episod-episod yang akan datang. Jadi kita jumpa lagi nanti dalam waktu yang sama dalam rancangan Chit Chat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.